This is Pelangi FM Radio Brunei. In a few moments, the news can be heard. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Nurul Wafa Muhammad. Negara Brunei Darussalam melakar peristiwa bersejarah hari ini dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-78 dengan penuh tradisi dan beristiadat. Kemuncak sambutan ialah istiadat barisan kehormatan serta istiadat menghadap dan mengurniakan bintang-bintang kebesaran Negara Brunei Darussalam di Balai Singgahsana Indrabuana Istana Nurul Iman. Dalam titah pada istiadat menghadap dan mengurniakan bintang-bintang kebesaran Negara Brunei Darussalam ke bawah Duli Yang Maha Mulia menekankan kerajaan baginda akan terus melipat gandakan lagi usaha dalam memacu pembangunan ekonomi yang lebih pesat pada tahun-tahun mendatang dan juga telah menjadi aspirasi baginda untuk melihat pertumbuhan ekonomi yang lebih signifikan. Demi kesejahteraan rakyat yang baginda kasihi, lebih-lebih lagi menjelangnya Jubli Intan pemerintahan baginda. Baginda juga bertitah menyentuh beberapa usaha kerajaan. Antaranya, golongan belia terus diberi peluang untuk menjadi penggerak dan pemacu perubahan, prospek unjuran pertumbuhan ekonomi negara yang lebih memberangsangkan, peluang pelaburan, pekerjaan dan pemindahan kepakaran dan teknologi kepada warga kerja tempatan akan terus dipertingkatkan, pembangunan keusahawanan tempatan terus diberikan keutamaan serta pembangunan sebuah hub pembayaran digital yang berpotensi besar dalam menjana pertumbuhan transaksi tanpa tunai. Dalam titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia menzahirkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah rahmatnya mengizinkan negara untuk dapat menyambut Hari Keputeraan Baginda yang ke-78 dalam suasana aman dan tenteram. Terlebih dahulu, beta dengan tulus ikhlas ingin merakamkan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah menghantar perutusan ucap selamat kepada beta dan keluarga bersempena dengan sambutan ini. Kita bersyukur berkat negara berada dalam aman dan sejahtera. Kerajaan beta terus berupaya melaksanakan pelbagai usaha sama ada di peringkat domestik maupun antarabangsa selaras dengan peredaran masa. Baginda bertitah berkat perpaduan dan kerjasama yang kukuh di antara rakyat dan penduduk, maka semua keadaan yang mencabar dapat diatasi dengan baik. Bercakap mengenai keadaan mencabar, golongan belia adalah tonggak yang sangat diharapkan. Ke atas bahu mereka lah turut dibebankan tanggungjawab mencorakkan masa depan negara. Mereka terus diberi peluang untuk menjadi penggerak dan pemacu perubahan. Itulah peranan dan tanggungjawab golongan belia. Ini selaras dengan usaha memantapkan pembangunan modal insan, menerusi sistem pendidikan dan latihan yang inovatif, mengukuhkan kemahiran dan kebolehpasaran anak-anak tempatan termasuk belia sejajar dengan keperluan industri, ekonomi dan badan profesional. Turut disentuh dalam titah baginda ialah prospek pertumbuhan ekonomi negara yang diunjurkan lebih memberangsangkan. Berkaitan dengan pembangunan kemahiran
profesional. Kerajaan Bata menerusi syarikat Jarudong Park Medical Center Sendirian Berhad JPMC dengan kerjasama Far Eastern University. Republik Filipina telah menubuhkan JPMC College of Health Sciences. Institusi tersebut adalah merupakan kolej kejururawatan swasta yang pertama di negara ini. Selain peluang meningkatkan kemahiran, ianya juga dirancang untuk memenuhi keperluan sektor awam dan swasta, serta untuk tujuan melahirkan jururawat yang berkualiti serta mampu berdaya saing di peringkat antarabangsa pada masa akan datang. Sehubungan ini, Bata amat bersyukur bahawa ekonomi negara telah mencatatkan pertumbuhan positif pada tahun 2023 dengan keluaran dalam negeri kasar KDNK bagi sektor bukan minyak dan gas mencatatkan peningkatan sebanyak 4.5% dan 59.8% daripada keseluruhan ekspor domestik adalah sumbangan daripada sektor berkenaan. Sementara itu, prospek unjuran pertumbuhan ekonomi negara akan lebih memberangsangkan bila mana ASEAN Plus 3 Macroeconomic Research Office (AMRO) menunjukkan pertumbuhan KDNK negara bagi tahun 2024 pada kadar 2.7%. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menekankan aspirasi baginda untuk melihat pertumbuhan ekonomi yang lebih signifikan. Manakala Asian Development Bank pula menunjukkan pertumbuhan sebanyak 3.7% dan International Monetary Fund IMF sebanyak 2.7% berasaskan kepada pertumbuhan berterusan di sektor hiliran dan makanan. Demikian juga, alhamdulillah, kita gembira KDNK negara pada suku pertama tahun ini telah berjaya merekodkan pertumbuhan sebanyak 6.8% tahun ke tahun. Kerajaan Bata insya-Allah akan terus melipat gandakan lagi usaha dalam memacu pembangunan ekonomi yang lebih besar pada tahun-tahun mendatang, dan juga telah menjadi aspirasi Bata untuk melihat pertumbuhan ekonomi yang lebih signifikan demi kesejahteraan rakyat Bata yang Bata kasihi. Lebih-lebih lagi menjelamnya Jubli Intan pemerintahan Bata yang insya-Allah akan disambut pada tahun 2027 nanti. Usaha meningkatkan kemahiran keusahawanan tempatan turut ditekankan dalam titah baginda. Adapun usaha mewujudkan lebih banyak peluang peleburan, pekerjaan dan pemindahan kepakaran dan teknologi pada warga kerja tempatan akan terus dipertingkatkan. Ini dikaitkan dengan potensi besar dari pembangunan fasa kedua kompleks petrokimia dan penapisan berintegrasi Henggi Industries di Pulau Muara Besar, perluasan pelabuhan Muara serta projek Integrated Marine Maintenance and
decommissioning yard. Keutamaan juga terus diberikan kepada pembangunan keusahawanan tempatan. Berbagai program dan inisiatif telah diperkenalkan untuk memperkukuhkan lagi keupayaan perniagaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS tempatan. Ini termasuk mereview semula dasar PMKS ke arah yang lebih kondusif, memperluaskan rangkaian perniagaan dan akses pasaran, dan mengadakan latihan terkini untuk meningkatkan kemahiran keusahawanan. Titah baginda seterusnya menyentuh tentang prinsip kerjasama dengan rakan-rakan strategik yang menekankan kepentingan pelaksanaan komitmen negara di peringkat serantau dan antarabangsa. Ke arah mewujudkan ekosistem perniagaan yang kondusif khasnya dalam konteks negara pintar atau smart nation, maka usaha ke arah pembangunan sebuah hub pembayaran digital yang telah diterajui oleh National Digital Payments Network Sendirian Berhad, insya-Allah dijangka akan mula dilancarkan dalam masa terdekat. Ianya berpotensi besar dalam menjana pertumbuhan transaksi tanpa tunai atau cashless transaction menerusi pelbagai platform multimedia masa kini. Dalam hal ehwal antarabangsa pula, tahun 2024 menandakan ulang tahun ke-40 perubahan hubungan diplomatik negara Brunei Darussalam dengan negara luar, serta keahliannya di pertubuhan serantau dan antarabangsa. Dasar luar yang diamalkan dalam tempoh 4 dekad ini telah membolehkan negara mengekalkan hubungan dan kerjasama kukuh dengan rakan-rakan strategik. Prinsip kerjasama dan saling memahami ini juga menekankan kepentingan pelaksanaan komitmen negara di peringkat serantau dan antarabangsa. Antaranya ialah yang berkaitan dengan perubahan iklim menerusi komitmen Perjanjian Paris dengan sasaran pengurangan pelepasan gas hijau negara sebanyak 20% menjelang 2030. Baginda juga menzahirkan harapan agar usaha-usaha yang bermakna akan terus dipertingkatkan untuk bersama-sama merealisasikan aspirasi negara. Kerajaan Beta sedang menyediakan plan adaptasi kebangsaan ke arah meningkatkan kedaya tahanan negara terhadap impak perubahan iklim. Di samping itu, dalam melaksanakan pembangunan, kelestarian alam akan terus menjadi agenda utama negara kerana ia akan diwarisi oleh generasi akan datang. Semoga usaha-usaha yang bermakna ini akan terus dipertingkatkan dengan gandingan seluruh tenaga, kepakaran dan pengalaman yang ada untuk bersama-sama merealisasikan aspirasi negara. Sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bermula dengan istiadat barisan kehormatan yang berlangsung di Taman Haji Sermuda Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara pagi tadi. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia berangkat ke istiadat tersebut.
Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung dengan kibaran bendera kecil negara Brunei Darussalam oleh para penuntut sekolah dan paluan hadra. Sejurus keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima hormat diraja dan tembakan meriam 21 das dilepaskan dengan diiringi lagu kebangsaan. Berangkat sama Paduka Anak Da dan Adinda Baginda. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Malik. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Perdana Wazir Sahibul Himmah wa Waqar Pangeran Muda Muhammad Bolkiah. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Bendahara Sri Maharaja Permaiswara Pangeran Muda Haji Sufri Bolkiah. Dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran di Gadong Sahibul Mal Pangeran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Istiadat juga dihadiri tetamu-tetamu pribadi baginda, antaranya Tuan Yang Terutama Heng Swee Keat, Timbalan Perdana Menteri Republik Singapura dan isteri, Madam Chang Hui Ni. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia kemudian berkenan memeriksa barisan kehormatan seramai 1,247 anggota di bawah kawalan Lieutenant Colonel Pangeran Baharudin bin Pangeran Haji Ali. Mereka terdiri daripada Tentera Darat Diraja Brunei, Tentera Laut Diraja Brunei, Tentera Udara Diraja Brunei, Pasukan Polis Diraja Brunei dan pertubuhan awam beruniform. Gabungan Pasukan Pancaragam Angkatan Bersenjata Diraja Brunei dan Pasukan Polis Diraja Brunei mengiringi barisan kawalan kehormatan berjalan lalu dalam masa perlahan dan cepat di hadapan pentas diraja. Laungan 3 kali daulat bergema sebagai lambang ketaatsetiaan kepada Raja. Kemuncak istiadat, terbang lalu pesawat-pesawat tentera udara di Raja Brunei. Istiadat barisan kehormatan disusuli dengan istiadat mengadap dan mengurniakan bintang-bintang kebesaran negara Brunei Darussalam di Balai Singgahsana Indrabuana Istana Nurul Iman. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Hajah Saleha binti almarhum Pangeran Pemanca Pangeran Anak Haji Muhammad Alam berangkat ke istiadat berkenaan. Pada istiadat tersebut, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengurniakan bintang-bintang kebesaran negara Brunei Darussalam kepada 11 penerima sempena ulang tahun Hari Keputeraan Baginda ke-78. Istiadat mengadap dan mengurniakan bintang-bintang kebesaran negara Brunei Darussalam menzahirkan penghargaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia kepada setiap penerima atas sumbangan dan jasa bakti dalam meningkatkan dan memajukan negara. Berangkat sama Paduka Anak Da dan Adinda Baginda. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri Pangeran Anak Sara. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Malik dan Yang Amat Mulia Pangeran Anak Isteri Pangeran Rabi'atul Adawiyah. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin dan Yang Amat Mulia Pangeran Anak Isteri Anisha Rosna. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Wakil. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Perdana Wazir Sahibul Himmah wa Waqar Pangeran Muda Muhammad Bolkiah. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Bendahara Sri Maharaja Permaiswara Pangeran Muda Haji Sufri Bolkiah dan Yang Amat Mulia Pangeran Bini Haja Faiza. Dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran di Gadong Sahibul Mal Pangeran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Juga berangkat Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Hajah Rashidah Sa'datul Bolkiah. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Hajah Majidah Nurul Bolkiah. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Azimah Ni'matul Bolkiah. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Fadzilah Lubabul Bolkiah. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Amirah Wardatul Bolkiah.
Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Hajah Masna, Ambassador at Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Hajah Amal Umi Kalthum Al-Islam serta ahli-ahli keramat diraja yang lain. Antara tetamu peribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Tuan Yang Terutama Tun Pihin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar yang di-Pertua Negeri Sarawak, dan Yang Amat Berbahagia Toh Puan Fauziah binti Muhammad Sanusi. Yang Amat Berbahagia Toh Puan Datuk Seri Panglima Dr. Hajah Nurlidah binti Tan Sri Datuk R.M. Jasni. Tuan Yang Terutama Heng Swee Keat, Timbalan Perdana Menteri Republik Singapura, dan Madam Chang Hui Ni. Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bintu Datuk Abang Haji Openg, Premier Sarawak, dan Yang Amat Berbahagia Puan Sri Datuk Amar Hajah Jumaani binti Tuan-Tuanku Haji Bujang. Dan Yang Berhormat Datuk Paduka Sri Laila Jasa, Datuk Amar Haji Awang Tengah bin Ali Hassan, Timbalan Premier Sarawak, Menteri Sumber Asli dan Pembangunan Bandar Kedua, dan Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak, dan Yang Berbahagia Dating Datuk Haja Dayang Marliah binti Datuk Haji Awang Daud. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan mengurniakan bintang-bintang kebesaran negara Brunei Darussalam kepada 11 penerima. Baginda mula-mula berkenan mengurniakan Darjah Setia Negara Brunei Yang Amat Bahagia Darjah Pertama PSNB yang membawa gelaran Datuk Seri Setia kepada Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bintun Datuk Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Darjah Seri Paduka Mahkota Brunei Yang Amat Mulia Darjah Pertama SPMB yang membawa gelaran Datuk Seri Paduka dikurniakan kepada Yang Berhormat Datin Paduka Dayang Hajah Nur Hashimah binti Haji Muhammad Taib, Peguam Negara, dan Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Timbalan Menteri Tenaga di Jabatan Perdana Menteri. Darjah Seri Ugama Islam Negara Brunei Yang Amat Bersinar Darjah Kedua DSSUB yang membawa gelaran Datuk Seri Setia dikurniakan kepada Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor UNISA University Islam Sultan Sharif Ali. Sementara itu, Darjah Setia Negara Brunei Yang Amat Bahagia Darjah Ketiga SNB dikurniakan kepada Dr. Dayang Hajah Ani Haryani binti Haji Abdul Rahman, Ketua Pegawai Eksekutif Otoriti Makanan Brunei Darussalam. 6 orang menerima Darjah Seri Paduka Mahkota Brunei Yang Amat Mulia Darjah Ketiga SMB. Para penerimanya ialah Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Meja Bersara Awang Haji Muhammad bin Dollah, Pemangku Pengarah Khidmat Bakti Negara Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Awang Musa bin Haji Sulaiman, Pegawai Tugas-Tugas Khas Kanan Pejabat Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Awang Haji Muhammad Din bin Haji Ahmad, Pegawai Kerja Pejabat Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Dayang Hajah Nur Rafidah binti Sulaiman, Timbalan Pengarah Urusan Brunei Darussalam Central Bank, dan Dayang Hajah Rostina binti Haji Kepli, Pegawai Jururawat Tingkat Khas Kementerian Kesihatan. Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junaid, Mufti Kerajaan. Pada sebelah petang, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri menerima menghadap tetamu-tetamu peribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia dari negara-negara sahabat yang berada di negara ini bagi menghadiri sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda ke-78. Majlis berlangsung di Istana Nurul Iman. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri menerima menghadap Tuan Yang Terutama Tun Pihin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar yang di-Pertua Negeri Sarawak dan Yang Amat Berbahagia Toh Puan Fauziah binti Muhammad Sanusi. Juga menghadap ke hadapan majlis baginda berdua Yang Amat Berhormat Datuk Seri Setia Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bintun Datuk Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
Yang Berhormat Datuk Paduka Sri Laila Jasa, Datuk Amar Haji Awang Tengah bin Ali Hassan, Timbalan Premier Sarawak, Menteri Sumber Asli dan Pembangunan Bandar Kedua dan Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak. Dan yang berbahagia Datin Datuk Haja Dayang Nurliah binti Datuk Haji Awang Daud. Juga menghadap Tuan Yang Terutama Heng Swee Keat, Timbalan Perdana Menteri Republik Singapura dan Madam Chang Hui Ni. Seterusnya menghadap Yang Terhormat Jeneral TNI Pernawan, Datuk Paduka Sri Muhammad Andika Perkasa dan Datin Diah Erwiani Perkasa. Terdahulu ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Raja Isteri berkenan menerima menghadap Yang Amat Berbahagia Tuan Puan Datuk Sri Panglima Dr. Hajah Nurlidah binti Tan Sri Datuk RM Jasni, isteri Yang Dipertua Negeri Sabah. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Aizat Khairuddin Zunaidi dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The next news can be heard at 7 a.m. tomorrow morning. Station number 7.